ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Rusia dan saudara tuan kuasa Masjid Al-Ikram Taman Siluang, para asatizah, tuan-tuan haji, bapak hajah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, hari ini kita akan menyambung kepada mabadi di dalam dasar-dasar berkenaan dengan ilmu tauhid. Yang lepas kita ada tengok kepada nama dan kita ada tengok kepada bidang ataupun skop yang membicarakan sumber. Kita tengok pada muka surat yang ketujuh, minta maaf, ketujuh dah selesai. Kita hari ini nak tengok kepada pengertian berkenaan dengan nama tauhid, akidah, kenapa dinamakan dengan akidah, ilmu kalam, ilmu usuluddin, as-sifat, al-ma'rifah, ma'rifatullah, aqaidul iman, fiqhul akbar, ilmu an-nazar. Ini saya belum terang ilmu an-nazar. Ilmu an-nazar ini nama lain bagi ini mungkin saya belum sampaikan kepada tuan-tuan. Ilmu an-nazar, ini sambungan bagi muka surat 8 lah. Baik, nama-nama lain bagi ilmu tauhid antaranya ialah an-nazar, muka surat 8 atas tu, dan istidlal. An-nazar ini pandangan, istidlal itu bukti-bukti. Kenapa dinamakan dengan an-nazar wal istidlal? Kenapa dinamakan sebagai ilmu an-nazar dan ilmu al-istidlal, ilmu hujah penghujahan? Kerana ilmu tauhid itu memerlukan kepada hujah-hujah untuk didirikan. Jadi siapa sahaja yang belajar ilmu tauhid pasti dia akan belajar penghujahan. Penghujahan berkenaan dengan ma'rifatullah. Baik. Kerana ada dalam satu bab di dalam pembelajaran tauhid, iaitu apakah yang pertama sekali patut diketahui oleh seorang mukallaf, seorang umat Islam. Maka di sini an-nazar, ya, an-nazar wal istidlal ini pendapat bahawa manusia itu mesti mengetahui hujah dan dalil ialah apabila salah satu daripada ulama di dalam ilmu tauhid, iaitu Imam Abu Ishaq Al-Asfarani, mengatakan bahawa tiada terdiri ada ilmu tauhid itu melainkan sebelumnya telah didatangi oleh hujah dan dalil-dalil. Sebab itu kalau macam kita tengok di dalam belajar tauhid, maksudnya hujah kat mana? Kalau kita belajar dalam sifat 20 sebagai contoh, dia ada pembelajaran berkenaan dengan dalil naqli dan dalil akli. Itu adalah ilmu penghujahan lah. Kenapa begini, begitu, begini, begitu. Maka sumber ialah Al-Quran, hadis dan dalil akal yang benar. Jadi diletakkan Al-Quran, hadis itu. Suka untuk saya menyatakan bahawa Al-Quran, pemahaman orang awam itu biasa menganggap bahawa Al-Quran itu di kedudukan nombor 1, hadis di kedudukan nombor 2. Daripada sudut pemahaman ulama, tuan-tuan, pemahaman ulama ini adalah suatu pemahaman yang tidak betul. Maksudnya kalau sebab apa Al-Quran dan hadis itu saling beriringan, menerangkan di antara satu sama lain. Jadi dia bukan duduk di tangga atas dan di tangga yang kedua, tangga pertama dan tangga kedua. Al-Quran itu bukan duduk, tapi dia seiringan, dia berada di satu taraf yang sama. Jadi sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, orang awam menganggap bahawa daripada sudut mengisbatkan hukum, dia bukan duduk tangga satu, bukan duduk tangga dua. Tapi daripada sudut keutamaan, ia benar. Ini maksudnya daripada sudut keutamaan, ia betul. Al-Quran itu dikira sebagai tangga yang pertama, hadis itu dikira sebagai tangga yang kedua daripada sudut keutamaan, kebesaran,
keagungan, ya betul. Tapi daripada sudut untuk menetapkan hukum, mendatangkan hujah dan dalil, ia berada di taraf yang sama. Kerana saling lengkap melengkapi, menerangkan di antara satu sama lain. Ini kita kena faham daripada sudut begini. Jangan kita anggap bahawa ini Al-Quran kata macam ini, yang ini hadis Nabi, maka Al-Quran inilah yang benar, hadis ni tak benar. Salah. Sebab ketika itu kita nak menetapkan hukum hakam. Ni dia ada berbeza kaedah tuan-tuan. Ini kena faham elok-elok. Ni kita kadang-kadang orang awam tersalah faham berkenaan dengan kaedah. Sebab kita ni orang awam, cara menetap hukum tu tak menguasai. Jadi dia mengikut hukum akal je semata-mata. Daripada sudut keutamaan, ia benar. Kerana daripada sudut ketinggiannya. Baik. Kandungan sumber. Sumber merupakan juga suatu perkara yang sangat penting. Kerana sesuatu ilmu, tadi balik kepada sebelum ini, saya ada menerangkan kepada tuan-tuan, ilmu itu mesti berpunca daripada dalil dan menepati hakikat sebenar. Konsep ilmu tu pertama sekali mesti menepati hakikat sebenar. Ini pertama. Kedua, nanti kan saya cakap, berpunca dari dalil. Baik. Sesuatu perkara itu kita panggilkan dia sebagai ilmu apabila dia menepati maksudnya bila melihat kepada hal keadaan yang sebenar, benar, ia ada, ia berlaku, bukan salah, benar. Ini pertama, baru boleh dikatakan benda itu sebagai ilmu. Kalau tak, kata bukan ilmu lah. Sebab ilmu itu mesti membawa kepada kebenaran. Sebab itu dia mesti menepati keadaan yang hakikat, membawa kepada kebenaran. Kedua, ilmu itu berpunca daripada dalil, hujah-hujah, ataupun dalam bahasa Arab an-nadhr wal istidlal, dalil-dalil. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila berpegang kepada dalil, maka sesuatu perkara itu nak dilihat sejauh mana kebenarannya, mesti dilihat kepada sumbernya daripada mana. Sumber daripada mana. Jadi berkenaan dengan sumber ini dijelaskan dalam mabadi' ilmu tauhid untuk kita tahu bahawa daripada sudut autoriti, maksud dia sudut keabsahan, kebenaran, kesahihan, tak ada yang lebih benar daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dua perkara ini tidak bersifat kontradik ini berlawanan di antara satu sama lain. Hukum hakam manusia, maksudnya dalil hujah, contoh hukum hakam yang kita ambil untuk peraturan hidup manusia, kadang-kadang bersifat berlawanan di antara. Yang awal mungkin berlawanan dengan yang kemudian, ataupun isi, konteks dia. Tapi dalam Al-Quran dan hadis tidak berlaku perkara sedemikian. Tidak berlaku perkara sedemikian. Sebab itu sumber ini dinyatakan bahawa pertama sekali Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ditambah di situ dalil akal yang benar, kerana daripada sudut penghujahan yang dibawa dalam tauhid tidak menafikan akan keupayaan akal untuk dipandu oleh kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di sini juga adalah perbezaan di antara kita Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah. Dia maksudnya firqah bagaimana. Bagi kita ni Asy'ariyah dan Maturidiyah ni tuan-tuan, yang kita kata manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita kena melihat kepada konteks apa yang dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis dulu untuk dihujahkan oleh akal fikiran manusia. Jadi dia tak boleh akal tu datang dulu, hujah akal tu datang dulu, baru disesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis. Bukan begitu. Jadi Mu'tazilah ambil faham ikut akal dulu,
baru dia tengok ada tak ayat Al-Quran yang bersesuaian ataupun tidak. Ini kaedah yang salah, tidak diguna pakai bagi manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey, ini nanti kita akan tengok dengan selesai benda ni. Sebab saya katakan begini tuan-tuan, kerana apabila seorang itu belajar sifat 20, nanti bila bahagian firqah, kumpulan-kumpulan firqah fikrah, firqah fikrah ni kumpulan-kumpulan pemikiran daripada sudut ideologi lah. Ideologi dalam bahasa Melayu kita kata ideologi. Kita akan nampak bagaimana perkara ini sangat memberi kesan yang sangat besar. Kandungan kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya dengan dalil untuk mencapai iktikad yakin, dan kepercayaan yang putus, iaitu jazam. Kenapa nak jazam, tuan-tuan? Perkara ini juga dibahaskan. Kenapa dia jazam? Kerana inilah sebenarnya objektif kita bila belajar ilmu tauhid. Kita belajar ilmu tauhid ni tuan-tuan untuk dapat iktikad yang putus. Kita kena ingat, kita belajar ilmu tauhid maksudnya tak dapat kepercayaan yang putus, kepercayaan yang jazam. Kita tak mau duduk dalam keadaan taklid. Taklid ni apa? Ikut-ikut. Ingat tuan-tuan, jangan sekali-kali seorang penuntut itu, seorang orang Islam itu meletakkan awal-awal dia ini diharuskan untuk bertaklid, ikut-ikut. Melainkan selepas dia belajar, dia tak mampu nak datangkan hujah, tak mampu nak ikut hujah, nak faham hujah kerana keupayaan dia terhad, baru diharuskan untuk bertaklid. Dengan syarat dia kena belajar dulu, tuan-tuan. Bukan suka-suka je kata orang awam ni semua taklid. Tak boleh. Dalam bab tauhid ni tidak begitu. Dia kena belajar dulu. Jadi sebab bab tauhid ni ada perkara-perkara usul yang memang senang cerita wajib, nak tak nak mesti orang awam kena faham. Nak tak nak sifat Allah, perbuatan Allah, sifat Rasul, perbuatan Rasul, ini benda-benda yang asas. Sebagaimana kita ni tuan-tuan orang awam, kita dalam hukum hakam, syariat, fiqah, apa yang kita kena wajib tahu? 4. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Bab macam mana hukum berniaga ke, bab hukum jenayat ke, bab hukum munakahat ke, dia memang perlu, tetapi tidak sepenting, seutama 4 benda ni. Sebab yang 4 benda ni dikira sebagai fardu ain. 4 benda ni fardu ain, tuan-tuan. 4 benda ni bukan fardu kifayah. Sembahyang, semua orang sembahyang. Zakat, semua orang zakat. Kenapa nak kena belajar Ustaz zakat? Walaupun saya tak wajib zakat. Yalah, orang tu tahu dia wajib zakat, tak wajib zakat selepas dia belajar zakat. Memang sekarang tak ada keupayaan. Sampai satu masa dia tahu. Takkan dah tahu sampai masa, oh, rupanya selama ni aku kena wajib zakat. Kan susah. Sembahyang, tak pernah pula kita kata macam itu, betul? Kenapa? Sebenarnya kita dah belajar terlebih dahulu. Sebab itu 4 hukum ni berkenaan dengan syariat sama sebagaimana dalam pembelajaran ilmu tauhid. Bidang atau skop pembicaraan maudhu'. Pertama, uluhiyah, keutuhanan, iaitu tentang Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat wajib, mustahil dan harus baginya. Ini benda yang memang ada. Sebab itu dia mulakan biasanya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, an-nubuwah, kenabian, iaitu tentang para rasul yang berkaitan dengan sifat wajib, mustahil dan harus. Jadi 2 benda yang kalau tuan-tuan tengok di dalam muka surat yang ke-8, tuan-tuan, 2 benda inilah terkandungnya perkara yang kita katakan sebagai aqaidul khamsin. Bab uluhiyat dan nubuwah ni tuan-tuan adalah perkara yang terkandung yang kita panggil sebagai aqaidul khamsin. Faham? Ni saya dalam uluhiyat an-nubuwat, di dalam berkenaan dengan perkara berkenaan dengan ketuhanan ni tuan-tuan, ini yang ada kita akan belajarkan benda yang paling ringkas, iaitu
41 perkara, iaitu 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Dan nubuat ini ada 9, 4 sifat wajib, 4 sifat harus dan 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil bagi rasul dan 1 sifat harus bagi rasul. Dan yang ketiga, perkara skop pembicaraan kita akan kita belajar juga berkenaan dengan ghaibiyat atau sam'iyat. Ghaibiyat ni benda yang tersembunyi, terhijab, seperti malaikat, syurga, neraka, hari kiamat, mahsyar, dosa, pahala dan sebagainya. Dan yang keempat, ia ini berkenaan dengan kemungkinan atau makhlukat yang berkaitan dengan jirim, dan arad, iaitu sifat dan benda. Okey, apakah itu jirim? Kita tengok sini, jirim. Di nota kaki dia beritahu kenapakah makhluk itu berkaitan dengan jirim, iaitu benda. Jirim adalah sesuatu yang memerlukan ruang atau lapang sekadar untuknya, sama ada bersusun yang boleh dikerat, dibahagi seperti pokok, meja dan lain-lain, dan dua, yang tidak bersusun seperti angin dan sebagainya. Dalam sebutan yang mudah, ia sekadar disebut sebagai benda. Kenapa jirim? Jirim ini untuk membezakan di antara ada wujudnya makhluk dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh kita ini adalah dipanggil jirim pertama kerana kita ambil ruang. Ambil ruang ni maksudnya apa? Untuk kita berada, kita memerlukan kepada ruang. Apa dia? Sekarang tempat duduk kita itu adalah ruang. Tempat duduk kita adalah ruang. Kalau begitu juga dengan benda lain, air ataupun pen, ni semua adalah makhluk. Benda yang dijadikan. Pen berada di tangan, mengambil tempat di tangan, itu maksudnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dipanggil sebagai zat yang berjirim, suatu benda yang berjirim, tidak dipanggil, sekadar dipanggil sebagai suatu zat, kerana jirim itu merujuk kepada makhluk yang perlukan tempat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memerlukan kepada tempat. Kerana tempat itu sendiri adalah suatu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud suatu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, sebelum dijadikan sistem solar matahari ini, Allah terlebih dahulu telah dengan ilmu pengetahuan, kehendak dan iradahnya, dalam pengetahuannya telah meletakkan di mana nak diletakkan matahari dan di mana nak diletakkan susunan planet-planet. Maka diciptakan suatu ruang dalam galaksi ini, satu tempat untuk sistem solar matahari. Itu maksudnya. Maksudnya sebelum dijadikan, Allah adakan dulu satu tempat. Tapi semua tempat itu ada kerana ia memerlukan kepada permulaan. Memerlukan kepada permulaan. Dan semua jirim itu memerlukan kepada permulaan. Masuk bersusun berkerat, inilah pokok, meja, bagi-bagi, boleh dibagikan berlapis-lapis. Dan arad, dalam perbahasan lebih lanjut, lapang ada dua ruang, iaitu sangkaan, ia berada di antara langit dan bumi. Ini sebab ini perbahasan yang lebih mendalam, dan berkenaan dengan lapang dan ruang. Ruang ni ada sekadar fahaman sajalah, mauhum, dalam sangkaan sahaja. Apabila contoh bila dikatakan ia berada di antara di langit dan di bumi, ini sekadar sangkaan sahaja, tidak ditetapkan di mana-mana. Dan yang kedua, ruang itu benar ada. Contohnya apabila dikatakan ia berada di atas langit yang ketujuh, atau di atas ruang kasa yang khas, itu dia. Okey, kita kepada yang seterusnya, iaitu arad, berkenaan dengan arad. Ini benda-benda yang istilah-istilah, bukan benda-benda, minta maaf. Istilah-istilah yang mesti kita hadam. Jirim, arad ni tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, jirim dan arad ini adalah istilah yang sentiasa kita akan jumpa dalam belajar ilmu tauhid. Jirim dan arad adalah istilah yang sentiasa kita akan selalu jumpa. Sebab itu kena faham. Bila kata jirim, dah faham, mengambil ruang dan tempat. Begitu. Semua mengambil ruang. Semua makhluk mungkinat. Beza dia mungkinat, benda itu belum dijadikan, tapi dah disebut, maka dipanggil sebagai mungkinat. Dah jadi, dipanggil sebagai makhlukat. Itu beza dia. Kalau tanya kenapa disebutkan itu mungkinat, mungkinat ini merujuk kepada suatu benda belum jadi, tetapi dia dah boleh dipanggil.
Contoh, seorang tu baru kahwin, besok dia cakap, engkau besok kalau dah ada anak tu belum jadi, anak yang ketiga disebut belum ada lagi. Tapi bila dah jadi, maka bila belum jadi, maka kita panggil itu sebagai mungkinan. Boleh ada, boleh tiada. Ini beza dia. Suatu benda yang yang boleh dijadikan itu sebagai mungkinan. Benda itu belum tentu ada diri, tapi boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu dipanggil mungkinan. Ini istilah-istilah yang ada dan saya terangkan secara ringkas lah. Secara ringkas. Makhlukat merujuk kepada benda itu memang dah nyata, ada. Dah ada. Baik. Arad pula adalah sifat makhluk yang baharu, yang menerima perubahan. Bergerak, diam, turun, naik, bersemayam, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, bertempat, jauh, dekat, besar, kecil, putih, hitam dan lain-lain. Maksudnya benda yang menerima perubahan itu boleh berubah-ubah, itu dipanggil sebagai arad. Contoh dekat sini dia kata apa? Bergerak dan diam. Kerana makhluk itu macam sekarang tengah diam, jap lagi nak bangun nak sembahyang, dipanggil bergerak, berubah. Turun, naik. Semua benda ini ditegaskan. Kenapa? Kerana nak bagi juga kita yang belajar ilmu tauhid, kalau baca Al-Quran, kalau baca hadis Nabi SAW, dengar apabila dikatakan Allah itu bergerak atau turun, naik, jangan bayangkan turun naik itu sebagaimana makhluk, fahamnya sebagaimana makhluk. Tak boleh. Sebab turun kita ni, sebab turun sebagaimana jirim, turun daripada tingkat atas ke bawah. Ya, sebab apa? Tempat atas, turun bawah, ada tempat. Allah itu bukan begitu. Bukan dia bertempat turun. Sebab itu dalam istilah-istilah perkara ini nanti ada dalam bab-bab ayat mutasyabihat. Perkara ini bukan suatu perkara yang sebenarnya mendalam, tak, bukan. Sebenarnya adalah perkara yang selalu sebab itu bila perkara yang disalah ertikan, disalah anggapkan oleh orang awam. Orang awam bila berbayang, sebab itu orang kata apa, tauhid ni memang perkara pokok lah, perkara akar, perkara dasar. Benda-benda yang kadang-kadang macam mana ni kadang-kadang. Jadi orang yang belajar tauhid saja faham. Sebahagian istilah itu tidak boleh difahami sebagaimana diguna pakai pada manusia. Itu maksudnya. Orang belajar tauhid dia boleh faham benda ni. Orang tak belajar tauhid akan faham bahawa bila kata Allah itu turun, maka dibayangkan macam daripada atas ke bawah. Apabila kata Allah itu naik, contoh, maka dibayangkan bahawa daripada bawah ke atas. Ini manusia, makhluk. Iyalah naik daripada darat ke udara. Itu makhluk. Allah tidak boleh dirupakan seperti itu dan boleh difahamkan seperti itu. Tak boleh. Sebab itu salah kalau kita mengajar anak-anak kita bahawa Allah tu duduk di atas langit, ada di langit. Mana Allah? Ya, tak nampak pun Allah. Simple saja. Allah itu Tuhan itu, Allah itu bukanlah sebagaimana makhluk, bukan macam makhluk. Dek, bang, akak, kita nak faham tu Allah tu ada duduk atas, duduk bawah, tak. Allah tu Tuhan. Tuhan. Dia ada, tapi hanya dia sahaja, dia berada pada tempat yang selayaknya untuk dia. Cukup fahamkan begitu. Sekarang besok tak asyik nak mencari Tuhan, sedangkan mengimani Tuhan itu sebenarnya tidak memerlukan kepada tempat. Kita nak mengimani Tuhan, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan pada keberadaan tempatnya, tak, bukan. Kita nak mengimani dan meyakini di atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sekalian ciptaan ini adalah bukti akan kewujudannya. Jadi susah. Jadi inilah yang membezakan juga di antara agama Islam dan agama-agama lain. Agama lain ni tuan-tuan, kenapa? Sebab dia nak sembah benda yang kena nampak, kena diwujudkan, kena ada depan mata, baru nak sembah. Itu yang tak jadi. Jadi wal'iyad billah. Itu pemahaman yang jawapan-jawapan seperti mengatakan Allah itu di atas langit adalah pemahaman yang tertolak daripada sudut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat tuan-tuan, siapa pun yang cakap, apabila dia katakan, kalau dijawab, bila ditanya di manakah Allah, jawablah Allah itu berada di atas langit.
ini adalah pemahaman yang menyalahi iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyalahi pemahaman yang dibawa oleh sekalian para nabi dan rasul. Menyalahi, tidak sama. Tidak sama. Baik. Ini nanti banyaklah, banyak lagi saya tak sambung lagi berkenaan dengan Arad ni, saya tak sambung. Cukup sekadar itu dulu pemahaman yang asas kita. Biar kita faham perkataan apa yang dimasukkan mungkinat, apa yang dimasukkan dengan makhluqat, apa yang dimasukkan dengan jirim, apa yang dimasukkan dengan Arad. Nanti kita banyak contoh, tapi kalau asyik nak terangkan contoh nanti kadang tak bergerak yang lain lah. Jadi kita faham sekali ringkas dulu. Manfaat atau kebaikan mempelajarinya. Pertama, mengenal Allah Ta'ala, iaitu ma'rifatullah, dan yakin kepada para rasul. Ini manfaat pertama, ataupun sebenarnya juga merupakan matlamat kita hidup di atas muka bumi ini. Dan kedua, mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Dunia akhirat. Yang keenam, kedudukan dan dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka inilah ilmu yang paling utama. Kenapa dinyatakan kepada ilmu pertama? Kerana inilah titik tolak puncanya kepada kita ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayanglah orang kita ini dah akil baligh, dah berusia, apabila bab ilmu tauhid masih lagi lemah. Sayang. Jadi kadang-kadang ialah orang awam kan, kadang-kadang dia melihat bahawa semayang tu Tuhan tu berada di Kaabah, berada di Mekah, maka dirasakan bahawa berada di sana itu bagaikan dia dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyad billah. Mohon Allah beri lindungan kepada kita. Tiadalah Allah itu hanya berada di Mekah, Madinah saja semata-mata. Bahkan sebenarnya Allah itu pemilik sekalian alam yang melihat segala-galanya. Jadi ini perkara-perkara yang akan dapat diperolehi dan manfaat yang akan kita miliki apabila kita mempelajari ilmu tauhid. Baik, ketujuh, tokoh-tokoh yang menyusun kaedah ini. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah. 324 Hijriah. Di situ ada nota kaki. Nama beliau ialah Abu Hasan Al-Asy'ari, berketurunan Sayyid Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi yang lahir di Basrah pada tahun 260 Hijrah. Lahir di Basrah, lahir tahun 260. Hidup di akhir pemerintahan Al-Ma'mum dan pada awal pemerintahan Al-Mutawakkil daripada Daulah Abbasiyah. Ayahnya meninggal semasa beliau masih kecil. Setelah meninggal dunia, ibunya dikahwini oleh Abu Ali Al-Jubai, seorang tokoh aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ni apa? Mu'tazilah ini adalah kumpulan yang berfikiran menggunakan logik akal. Mu'tazilah itu adalah kumpulan yang menggunakan logik akal. Kesan didikan ayah tirinya, beliau pada awalnya pernah menjadi tokoh aliran Mu'tazilah sebelum kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menulis tidak kurang daripada 90 kitab, tetapi yang sampai kepada kita hanyalah 3 buah yang masyhur, iaitu Al-Ibanah Al-Usulud Diniyah, Diyanah, tentang pemikiran pokok keagamaan mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Luma, mengumpul hujah-hujah daripada Al-Quran dan Hadis menolak arinan akidah yang salah. Dan Maqalat Al-Islamiyin wa Ikhtilafil Mutakallimin, tentang perbandingan antara aliran-aliran akidah. Meninggal dunia pada tahun 324 Hijriah bersamaan dengan 935 Masih, ketika berumur 64 tahun. Jadi kerana itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Abu Hasan Al-Asy'ari ini dikira sebenarnya sebagai ulama salaf kerana duduk pada kurun yang ketiga. Jadi dikata-kata ulama salaf ni tuan-tuan, dikira mereka yang hidup 3 kurun yang terawal selepas daripada penghijrahan Nabi. Jadi hijrah Nabi tu kira kurun 100, 200, tahun 100, 200, 300, ini semua dikira sebagai ulama-ulama salaf. Dan ada juga pendapat mengatakan bahawa Abu Hasan Al-Asy'ari ini, selepas daripada dia ini mula-mula Mu'tazilah, kemudian dia ini mengasaskan, bukan mengasaskan maksudnya bukan dia mencipta, dia mengasas dan menyusun balik. Ketika itu, sebab ketika itu tak ada suatu kaedah penyusunan yang khas. Jadi ulama ni, segalian ulama ni tuan-tuan, besarnya ilmu mereka kerana mereka menyusun
ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia susun balik macam mana orang awam ni nak belajar ilmu tauhid. Ini jasa-jasa ulama. Jadi ada yang berpendapat, ada pendapat yang salah mengatakan bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini mula-mula beraliran Mu'tazilah. Kedua, selepas itu dia mengalami fasa kepada mengasaskan kepada pendapat Asy'ariyah, mengasaskan kepada pengikut-pengikut fahaman Asy'ariyah, dan kemudian yang ketiga dia bertaubat dan mengikut kembali kaedah salaf. Ini pendapat Wahabi, dan pendapat Wahabi mengatakan dia ini ketika dana akhir hayat dia kembali kepada kaedah salaf ataupun dipanggil salafi, dan mengikut keadaan yang sebenar. Ini adalah pendapat yang salah. Dia hanya melalui 2 fasa sahaja semata-mata. Ini kalau dalam pembahasan yang panjang lah. Dan yang ke-26, iaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau ialah Abu Mansur Al-Maturidi Al-Asy'ari, merujuk kepada Al-Ansari, merujuk kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, seorang berketurunan daripada Abu Musa Al-Asy'ari, seorang berketurunan daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau kita tengok di dalam Sirah Nabawiyah, Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah seorang sahabat yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumpangkan Nabi ketika Nabi mula-mula berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Berasal daripada kampung di Samarkand, Uzbekistan, meninggal dunia pada tahun 333 Hijrah, ketika berumur 85 tahun. Menulis puluhan kitab, antaranya At-Tauhid, Maqalat fil Kalam, Rad al-Awaila al-Adillah. Yang ini tuan-tuan, kenapa diletakkan dua-dua? Sebab dua-dua ini ada sedikit perbezaan daripada bagaimana. Nanti kita akan tengok. Saya tak boleh nak terangkan dengan lebih panjang, tapi secara ringkas, kenapa dua nama ini digunakan? Dua nama ini, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kerana Abu Hasan Al-Asy'ari, kaedah dia dalam mengajar ilmu tauhid sangat cenderung untuk mengambil dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cenderung untuk mengambil nas. Ni nak menerima nas. Menerima nas dengan bulat. Tapi Abu Mansur Al-Maturidi sedikit memberatkan kepada kaedah akal, hujah akal. Ini beza dia, sedikit bezaan dia. Nanti kita akan nampak bagaimana perbezaan ini berlaku pada pendapat-pendapat mereka tentang perkara-perkara usul. Yang ini sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi tak apa, dia usul itu tidak membawa kepada perbezaan yang besar, perbezaan yang kecil semata-mata. Ini nanti kita akan tengok. Dan kelebihan dan keutamaan. Jadi yang mana betul dalam cerita ni? Tak ada siapa yang betul, tak ada siapa yang salah. Dua-dua ada perbezaan dia, tapi kedua-duanya benar. Abu Hasan Al-Asy'ari pun betul, Abu Mansur Al-Maturidi pun betul. Dua-dua sama, ni tak ada. Tapi dikira sebagai dua manhaj, dua dasar, dua asas yang boleh digunakan pakai oleh seluruh umat Islam. Di seluruh umat Islam di dalam dunia ini, tak kira. Jadi macam kita di Malaysia ni tuan-tuan, cenderung mengikut pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita macam di India cenderung mengikut pendapat pengajaran tauhid daripada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini beza dia. Negara-negara ni ikut dia. Daripada sudut pendapat lah. Daripada sudut pendapat. Kelebihan dan keutamaan. Ilmu yang paling mulia, asal kepada segala ilmu yang lain. Perbicaraan juga mulia kerana membicarakan tentang Allah dan para rasul. Dan yang terakhir, matlamat, supaya kita ini dapat membezakan di antara i'tikad yang benar dan salah. Jadi belajar tauhid ni adalah supaya kita dapat membezakan. Siapa yang nak bezakan? Kita. Nak bezakan siapa? Pada i'tikad kita, bukan pada i'tikad orang. Jadi yang kita nak bertegar ni adalah i'tikad kita. Sebab tanpa i'tikad yang benar, tidaklah dikatakan seorang itu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal Allah ni, Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang ghaibal ghuyub. Dah ghaib lagi terhijab, terdinding.
Jadi untuk itu selaku makhluk, selaku manusia, nak tak nak mestilah mengenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu melalui jalan dalil-dalil yang diturunkan oleh Allah dan diberikan oleh sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu. Baik. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Jadi kita secara ringkas kita dah tengok 10 dasar-dasar ilmu tauhid, daripada nama, daripada sumber, kandungan, kenapa kita ambil sumber, apa pula kandungan-kandungan ilmu tauhid, kemudian skop perbicaraan, bidang-bidang maudhu', tajuk-tajuk yang ada dalam ilmu tauhid, kemudian manfaat dan kebaikannya, kedudukannya, yang keenam iaitu kedudukannya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, ketujuh tokoh-tokoh yang menyusun. Kenapa disebut menyusun? Kerana pada zaman ulama salaf ni tuan-tuan, ketika ini ulama sangat hebat. Orang awam ketika itu bertaraf ulama sekarang. Cuma ketika itu ulama masing-masing orang yang alim ni berlumba-lumba hebat. Jadi mereka menyusun kaedah-kaedah mereka sendiri untuk mengajar kepada orang awam. Lalu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi menyusun suatu cara jalan untuk belajar kaedah, belajar ilmu akidah. Dan inilah hasilnya. Dan kita kena juga faham bahawa kita ini adalah mereka-mereka yang mengikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan sebahagian daripada seluruh umat Islam di dunia ini sebahagiannya adalah mengikut pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi inilah yang dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang majoriti di atas ni. Jadi pendapat yang kita kata kita tolak salafi, kenapa? Kerana salafi ini adalah pendapat yang mengajar kita supaya memintas ulama terdahulu untuk terus pergi kepada pahaman yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Tapi tak boleh begitu, sebab ilmu itu ada sanadnya, ada jalannya. Sebelum sampai kepada Nabi pastilah ada susur galur daripada ulama-ulama. Maka sebab itu tidak mungkin
dan sama sekali tidak boleh diterima apabila dikatakan kaedah salafi itu adalah kaedah yang paling tepat. Tak boleh diterima. Dah cantik dah tu. Dan hukum mempelajarinya, ini kita nak, saya terlupa tadi, hukum mempelajarinya. Hukum mempelajarinya tadi wajib fardu ain ke atas setiap mukallaf lelaki dan perempuan mempelajari ilmu tauhid dengan dalil ijmali, dan mempelajari dengan dalil tafsili, ini terperinci dengan perincian-perincian yang mendalam, hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi tuan-tuan, saya terlupa nak tentang highlight yang tentang hukum pelajar ni tuan-tuan. Jadi kita ni tengah cuba nak belajar lah ni, ataupun mungkin tengah nak ulang kaji lah. Dulu kita dah belajar, sekarang kita nak ulang kaji. Sebab apa? Kita nak jadi mereka yang beriktikad dengan jazam. Ini iktikad yang putus. Iktikad yang putus. Dalam bab akidah mesti iktikad yang putus. Dia tak boleh jadi taklid. Sah iman orang yang taklid, sah, tapi dengan syarat dia memang dah tak mampu. Ini pendapat ulama ni tuan-tuan. Pendapat ulama daripada sudut fiqh, daripada sudut fiqh, adakah sah diterima iman seorang muqallid? Daripada sudut fiqh, ya, diterima dengan syarat dia dah belajar dan memang tak mampu, barulah. Sebagaimana dalam sudut fiqh kita ni tuan-tuan, dalam banyak bab kita memang sebenarnya muqallid, tapi bab semayang tak bolehlah muqallid. Maksudnya kita dirikan semayang, kan ketika itu kita dah tahu mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang harus, mana yang makruh, mana yang haram. Tak ada kita ni semayang ketika duduk belakang imam, kita tengok imam tu rokok, kita rokok. Ikut-ikut, tak ada. Kita dah tahu dah. Maksudnya begitu. Maksudnya kita kena tahap yang itu. Kita tahu kenapa dia begitu. Kalau nak rokok, macam mana nak rokok. Kalau nak sujud, kita dah tahu apa anggota-anggota sujud. Maksudnya selesai. Kita nak jazam, dah tak ada. Itu yang kadang-kadang bila belajar bab fiqh yang 4 ni, bila tak jazam, kita tertanya-tanya, betul ke imam ni buat? Betul ke imam ni buat? Itu tanda-tanda tak jazam lah tu. Tapi bila dah jazam, tahu imam ni buat ni salah, maka kita ketika itu mufarakah. Itu dah jazam lah tu. Dah jazam. Tapi kalau masih tertanya-tanya lagi, ni nak mufarakah ke, nak ikut mufarakah ke, sebenarnya tak jazam lagi lah belajar bab tu. Tapi tak ada masalah. Orang yang menuntut ilmu ni dia ada keampunan. Jadi mudah-mudahan kita ini sentiasa diberi ampunan lah. Mudah diberi ampunan, sentiasa duduk di dalam jalan belajar, insya-Allah, mudah-mudahan. Ada soalan? Ya. Ya. Baik, bagus soalan Tuan Haji. Baik. Kena faham juga apabila dikatakan 4 mazhab. Tuan-tuan, yang lepas saya diterangkan, 4 mazhab bermula dengan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan terakhir sekali adalah Hambali. Mazhab adalah suatu istilah bagi ulama di dalam bidang fiqh. Sekali lagi saya ulang. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini dah ikut turutan ni tuan-tuan. Hanafi yang start pada dia hidup pada kurun yang pertama, kemudian Maliki 200, kemudian Syafi'i yang kurun yang ke-200 juga, diikuti. Ingat, ini semua Maliki, Syafi'i dan Hambali ini tok guru. Maliki tok guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tok guru kepada Imam Hambali. Ini semua 4 ini adalah dipanggil mazhab kerana mereka adalah ulama di dalam bidang fiqh. Apa maksud ulama dalam bidang fiqh? Bukan ni. Maksudnya 4 orang ini menyusun ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni kan luas. Jadi bagaimana nak menetapkan hukum, 4 ni ada kaedah yang berbeza untuk menetapkan, memberi satu ijtihad, keputusan. Ini nak hukumkan wajib ke, ini nak hukumkan sunat ke, ini nak hukumkan harus ke, makruh ke, haram. 4 ni kaedah dia berbeza-beza. Jadi jangan pening. Habis Ustaz, 4 ni mana satu yang betul? 4 tu 4 betul. Sebab dia ada kaedah dia menetapkan hukum. Kaedah dia masing-masing. Sebab tu tak boleh nak dicampur-campur. Sebab itu tak boleh nak dicampur-campur. Atau istilahnya talfiq, bertukar-tukar mazhab. Orang tukar-tukar mazhab ni orang awam. Orang kata apa, tak profesional lah. Dia ingat senang-senang nak tukar kepada wajib kepada sunat, sunat kepada harus. Oh tak, dia mesti ada kemahiran, baru boleh. Ini talfiq. So
Empat ini bab fiqah. Abu Hasan Al-Asy'ari dalam bab tauhid, dia beza-beza, subjek lain-lain lah, senang cerita. Tapi apa pemahaman bagi Imam Abu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak terkeluar dan berbeza daripada apa yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tak terkeluar, tak lain, sama je. Pemahamannya sama. Itu juga terkandung dalam pemahaman dua manhaj ini. Ada. Tapi yang ini ni kena tengok nanti kepada perbahasan tajuk-tajuk yang lebih mendalam lah. Nanti baru tengok bagaimana samanya pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat Asy'ari, bagaimana samanya pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebab itu dia bukan satu benda yang beza. Dua orang ni, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi adalah ulama yang menyusun ilmu akidah, ilmu tauhid. Empat lagi menyusun ilmu fiqh syariat. Jadi selesailah, bagus soalan Tuan Haji. Bagus. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mana-mana negara yang dikira sebagai negara Islam pasti akan mengisytiharkan. Mereka ini daripada sudut tauhidnya ikut siapa? Mesti. Macam kita di Malaysia ni tuan-tuan, dah isytihar bahawa kita ini bagi pada sudut tauhidnya kita ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Daripada sudut mazhab kita ikut Imam Asy-Syafi'i. Ini memang ini suatu kewajipan bagi daulah Islamiah zaman sekarang. Pergilah mana-mana tanya. Ini ikut manhajnya apa? Mesti dia akan jawab. Kalau tauhid sama ada Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi Maturidiyah tu pengikutlah, Syafi'i, Asy'ariyah tu nama pengikut. Asy'ari itu adalah nama bagi si imam itu sendiri. Okey, Tuan Ji, clear jadi nanti benda yang kita ni tak ada nak pergi ke dalam, kita tak boleh nak ke dalam, kena selesaikan dulu bagi sifat-sifat asas. Baru kepada pembahasan al-wa'du wa'id, janji balas baik, janji balas buruk, af'alul ibad, perbuatan manusia ni macam mana. Ini perbahasan yang lebih mendalam. Tajuk dia lebih mendalam lah. Kita ni yang simple-simple sahaja. Tapi kita boleh faham nanti sedikit sebanyak tentang perkara-perkara yang lain bila selesai yang ini. Itu sahaja. Tak ada soalan lain Ada? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah SWT dan kekuatan Allah tunjukkan bagi segala kehidupan yang ada dalam kita, insya-Allah. Tangguhkan dengan tasbih farad dan suratul asr. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.